hari ini kita nak berbincang bedah buku Akta Pendaftaran, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan 2015 Amendment, dan Akta ni pada 1994 lah, Akta 520, Akta yang sangat popular dalam industri pembinaan dan sebagai pelajar-pelajar dalam bidang pembinaan, khususnya ijazah sarjana muda teknologi kejuruteraan awam pembinaan. So saya rasa untuk membaca atau ni sepintas selalu kita kena buat lah, kan? Kalau tak, tak lengkap kajian kita. Baik, saya harap suara saya boleh dengar. Kat sini sekarang tengah hujan. Harap clear lah di mana-mana saja awak berada lah, kan? Okey, baik. Memang kali pertama 1994, penyiaran dalam warta 1994, dan terakhir dipindah pada 2015. 2015. Okey, ini cerita tentang susunan seksyen. Ada bahagian satu permulaan, bahagian dua tentang lembaga, bahagian ketiga tentang pengurusi pegawai perkhidmat dalam lembaga, bahagian keempat kewangan, bahagian kelima tentang kuasa lembaga, bahagian keenam pendaftaran dan akreditasi kontraktor, bahagian keenam, dan bahagian ketujuh pendaftaran akreditasi personel binaan. Kat sini ada beza. So ni personel binaan. Alamak. Kat sini kontraktor. Okey, ada beza. Lepas tu bahagian ke 7A, maknanya 7A ni dia insert lepas binaan, bahan binaan. Bahagian ke-8 tentang levy, bahagian ke-7 tentang kewajipan kontraktor. Sorry, 8A pun dah. 8A tambahan kewajipan kontraktor. Bahagian 9 penguatkuasaan, bahagian ke-10 tentang maklumat-maklumat lain, maklumat am, obligasi kerajaan dan sebagainya. So mungkin kita akan baca tak tak semua yang kita akan baca secara detail lah. Ada beberapa tempat yang kita akan baca secara detail. Yang lain mungkin kita akan lalu sahajalah. So ada 10 bahagian. Actually kalau tambah lagi 2 jadi 12 lah. Iaitu ada bahagian tadi, bahagian 7A dan bahagian 8A yang ditambah kemudian. Maknanya dia tak ubah dari sudut susunan nombor, tetapi dia tambah bahagian baru, kewajipan kontraktor dan juga standard dan keawalan dalam industri pembinaan. Okey. 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 Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Akta ini menumbuhkan lembaga. Okey. Satu akta untuk menumbuhkan lembaga pembangunan industri pembinaan. Jadi pembinaan CIDB itu secara tak langsung ditubuhkan kerana adanya akta ni, ataupun lebih tepat lagi, akta ini dibuat untuk menumbuhkan CIDB. Itu lebih tepat lah. Akta ini dibuat untuk menumbuhkan CIDB bagi mengawal selia industri pembinaan. Mengawal selia industri pembinaan dari sudut regulatorinya. Kerana mereka mendapat punca kuasa daripada Parlimen melalui Akta 520 ni tadi lah. Jadi, mula dikuatkuasakan pada 1994 dan hingga sekarang lah, lebih kurang hampir 30 tahun sudah lah. Hampir 1994, 2004, 2011, 12, lebih kurang 30 tahun sekarang dah lah. Jadi, Akta ni dengan perubahan-perubahan seperti mana yang ada kat situ lah, ya. Okey. Diperbuat undang-undang oleh yang disesikan of course sebab dia masuk dalam Parlimen. Tajuk ringkas dinamakan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994, pindaan terakhir pada 2015. Okey. Dipakai di seluruh Malaysia. Setengah akta tak terpakai di seluruh Malaysia. Contohnya Akta Suruhanjaya Tenaga. Dia terpakai di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Sarawak tak terpakai. So ada setengah akta bersifat yang macam tu. Tafsiran. Dalam akta ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain, akreditasi. Yang ini sekejap lagi kita akan berbincang. Ini antara benda yang penting. Akreditasi satu tata cara dengannya lembaga atau mana-mana orang yang diberi kuasa oleh lembaga memberikan satu pengetahuan rasmi bahawa satu badan atau orang adalah kompeten untuk menjalankan satu tugasan khusus berhubung dengan industri pembinaan. Jadi, perkataan kompeten ada kat situ dan juga akta tadi lah, dengan akreditasi. Okey. Jadi semua tahu bahan binaan antara benda yang akan dikawal, dijaga, bangunan. Bangunan ni tarifan bagi pembinaan panjang lah, ada kat sini semua. Tapi saya tak mau baca lah.
berusaha buatan kerja binaan ataupun bahan binaan, industri binaan, institusi latihan, nanti dulu kerja pembinaan. Tadi bangunan disebut bangunan ni dalam dalam atau ditakrif apa itu bangunan dan ditakrif apa itu kerja pembinaan. Ditakrif apa itu kerja pembinaan. Sam, Pembinaan sambung pasang, baiki, selenggara, memperbaharui, memindah, mengubah suai, mengubah, rombak, roboh. So itu semua takrifan pembinaan. Dan bukan setakat bangunan, jalan, saliran, bangunan, jalan, saliran, elektrik, mekanikal, gas, air, kimia, telekomunikasi, jambatan juga termasuk, dan juga struktur-struktur civil, civil struktur, dan termasuk kerja yang membentuk bahagian yang penting tadi itulah, yang atas A sampai E tadi, A sampai E tadi, termasuk bersihkan tapak, penyelidikan, pembaikan tanah, pindah tanah, gali, letak batu asas, pemulihan lanskap tapak, dan procurement bahan binaan. Kerja yang menjadi penting untuk buat kerja di atas termasuk sebagai kerja pembinaan. Contohnya kat sini apa? Scaffolding. Scaffolding termasuk untuk kerja yang penting untuk buat kerja di atas. Kerja di atas ni nak buat kebanyakannya pakai scaffolding. So kawasan ni kerja-kerja sementara lah, disebut sementara. Antaranya scaffolding tadi. Jadi dianggap sebagai kerja pembinaan. Dan juga membeli barang binaan, bahan binaan. Pembelian dia, kelengkapan dia, ataupun menggajikan pekerja juga termasuk dalam kerja pembinaan. So takrif A sampai E, ini penting. Tarif A sampai E ni, dan termasuk tarif A, B yang besar ni, daripada kerja-kerja pembinaan adalah tarif rasmi. Bila tanya apa itu pembinaan, itu kita cerita pasal apa itu kerja kejuruteraan. Kalau kita tengok Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Kemudian akta yang baru lepas, Akta Teknologis dan Juruteknik 2015. Dia orang takrifkan tentang produk, apa itu produk, ya? Apa fungsi teknologis dalam pembangunan produk dan sebagainya. Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan fokus tentang bidang pembinaan, dan oleh kerana itu takrifan kepada kerja pembinaan sangat-sangat penting. Takrifan ini sangat-sangat penting dan fundamental. Kalau awak graduate sebagai seorang pemegang ijazah sarjana muda kejuruteraan teknologi awam kurungan pembinaan, tapi bila interview tanya apa maksud pembinaan, tak dapat jawab, memang agak uh, tak baguslah untuk untuk kita lah, untuk seluruh Unimap lah, bukan untuk awak seorang, untuk seluruh Unimap. Jadi takrifan ni bagi tumpuan sungguh-sungguh, bagi tumpuan betul-betul. Tak boleh nak baca ikut ni, tapi kena ingat ada 3 bentuk. Yang pertama, apa saja kerja-kerja bangunan, jalan, saliran, elektrik, mekanikal, gas, kimia, telekomunikasi, jambatan, struktur. Satu. Yang kedua, bahagian yang penting yang dianggap kerja-kerja sementara seperti pindah tanah, bersih tapak, apa nama ni, landscape, scaffolding. Yang ketiga, pemerolehan, procurement, bahan-bahan binaan, kelengkapan, machinery, dan juga pekerja binaan. Senang aja kalau beringat itu. So yang apa yang saya tanda hijau lah. Kuning ni itu takrifan yang boleh dijawab secara lisan lah. Boleh dijawab secara lisan. Memanglah kita bukan komputer nak ingat. Line by line tak perlu pun. Tapi at least janganlah jawab apa maksud kerja pembinaan. Pembinaan tu construction lah. Okey, apa maksud construction? Construction tu pembinaan lah. Yang tu memang silat-silat orang dia baling ni. So kena ambil perhatian sikit. Sebab kerja pembinaan ni takrifan akta dia jelas. So bila takrifan akta dia jelas, kena ingat lah. Jangan lupa. Dan saya akan make sure salah satu soalan akan tanya soalan ni. Untuk membolehkan awak lekat dalam kepala tu supaya ada 5 takrifan tentang pembinaan di sebelah atas A sampai E, bangunan, jalan, saliran, elektrik, mechanical, gas, petrokimia, services, termasuk structure, jambatan, jambat, empangan, tepungan, apa semua tu. Yang tu tak saya cerita lah pasal ekedak lah, pembentung semua, tak payah. Civil work, electrical, mechanical, building services, saliran, jalan, dan juga bangunan. 5. Dan kerja-kerja sementara nak support 5 ni.
yang integral dan juga yang penting untuk support lima-lima ni. Termasuklah scaffolding, pindah tanah, buat SI, buat reclamation dan sebagainya. Ataupun buat sheet pile. Buat sheet pile, korek tanah dan sebagainya untuk membuat kerja-kerja yang lima ni tadi. Dan termasuk satu lagi part adalah procurement. Pemerolehan, pembelian. Beli apa? Barang binaan, mesin, staff. Maknanya kita menggajikan staf-staf pembinaan kita, asalkan mereka bekerja di 1 sampai 5 yang di atas ni, kita dianggap sedang menjalankan kerja pembinaan. Ha? Kita dianggap sedang. Walaupun kita menggajikan pekerja untuk buat salah satu daripada 5 ni, kita dianggap sedang buat kerja pembinaan. Jadi itu takrif yang memang kena melekat terus lah. Jangan lupa langsung. Sebab nama awak punya degree pun ada perkataan pembinaan dalam tu. So bila tanya takrif pembinaan tak tahu agak berat lah. Okey. Ini saya bagi tumpuan banyak lah. Make sure ingat. Make sure ingat. Tak susah pun, senang aja. Kalau awak cakap lagi senang nak ingat. KE, Ketua Eksekutif, dilantik bawah Seksyen 11. Kita tak akan baca sangat. Kod amalan artinya mana kod garis bawah yang sentiasa keluar. Kontraktor pun kena ditakrifkan. Seorang yang menjalankan, menyiapkan atau mengaku janji untuk menjalankan penyiapan kerja-kerja pembinaan. So siapa-siapa yang nak buat kerja pembinaan di atas dianggap kontraktor lah. Menjalankan atau menyiapkan. Dia ada fungsi berbeza. Itu hari kita bincang dengan konsultan. Konsultan fungsi berbeza. Dia tak ada menjalankan, menyiapkan. Dia mereka bentuk kerja pembinaan. Itu konsultan. Kontraktor berdaftar, artinya seorang kontraktor yang berdaftar mengikut akta ini. Okey, bila katakan ada kontraktor berdaftar, ada tak kontraktor tak berdaftar? Banyaklah. Banyaklah. Dan dia dianggap kontraktor lah juga. Cuma kontraktor tak berdaftar. So, bila berlaku kontraktor tak berdaftar, untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan, jadi macam mana? Sebab tu, dalam perolehan apa namanya tender dan sebagainya untuk kerja-kerja pembinaan, tender tu akan sebut kontraktor yang berdaftar dengan CIDB. Sebab itu kerja yang sah, kerja yang ada kontrak, yang ada elemen undang-undang, boleh disaman dan boleh menyaman. Tapi kalau kita lantik kontraktor yang daripada kampung kita sebagai contoh, dia buat kerja pembinaan di atas, dia kata dia kontraktor, tapi dia tak daftar dengan CIDB. Boleh tak dia buat kerja? Bolehlah dia buat kerja. Boleh buat kerja lah. Sebab dia tahu dia buat kerja pun, cuma dia tak register. So apa implikasi dia? Nanti mungkin ada cerita dalam akta ni nanti. Mana dua benda. Satu kontraktor yang berdaftar, satu lagi kontraktor tapi tak sebut daftar ke tidak. Maknanya orang yang mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan apa-apa kerja pembinaan di atas dianggap kontraktor. Daftar, daftar baru jadi kontraktor berdaftar. Kalau tak, dia akan jadi, tetap dia dah dikenali sebagai kontraktor. Kumpulan wang yang disatukan untuk diletakkan di bawah akta ini, kebanyakannya wang daripada kutipan-kutipan levy lah. Kebanyakannya lah. Latihan, menyediakan menjalani proses tertentu untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan seorang berhubungan dengan industri pembinaan. Training dia, lembaga adalah lembaga tadi lah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia yang ditubuhkan di bawah Seksyen 3, menteri-menterinya. Siapa menterinya? Menterinya adalah Menteri Kerja Raya lah. Menteri Kerja Raya. So, menteri bagi CIDB adalah Menteri Kerja Raya. Pegawai diberi kuasa. Pegawai diberi kuasa, siapa dia? Seksyen 35, pegawai lembaga. Ataupun pegawai polis yang berpangkat tidak rendah daripada inspektor. Di bawah Seksyen 35V. Maknanya ada link antara akta ini dengan akta ke arah jenayah. So, polis boleh masuk ke dalam industri pembinaan untuk membuat kerja-kerja pencegahan jenayah ataupun kerja-kerja melibatkan jenayah mengikut akta Seksyen 35V yang nanti dalam akta yang sama. Maksudnya, lembaga dia ada penguatkuasa melalui pegawai diberi kuasa dia, tapi dalam masa sama akta dia juga terbuka untuk polis untuk attend di tapak pembinaan untuk mengambil untuk menjalankan kerja-kerja pencegahan jenayah. So maksudnya akta ini dia link terus dengan jenayah lah. Kalau berlaku apa-apa, polis akan mengambil tindakan di bawah akta yang sama. Maksudnya peruntukan untuk polis berada di dalam tapak binaan tertakluk juga di dalam akta lembaga industri pembinaan ini. Okey, itu bahagian pegawai. Pegawai.
Pegawai ni ada dua. Satu pegawai yang diberi kuasa, ada dalam Seksyen 35. Nanti kita tengok senarai-senarai dia lah. Menteri, pegawai, kontraktor, kumpulan wang, latihan dan lembaga. Okey, now sekarang kita masuk ke pekerja. Pekerja. Ada dua jenis yang paling kita selalu tengok. Satu, pekerja binaan am. Tidak mahir, dia ambil bagi kerja-kerja manual. Maknanya dia doers. Dia orang yang buat kerja tu. Yang buat kerja-kerja manual, perlukan tenaga manusia, mereka dianggap pekerja binaan am. Kita selalu panggil buruh. Buruh binaan lah. Buruh binaan. Kemudian kita ada satu lagi dipanggil pekerja binaan mahir. Pekerja binaan mahir dijadualkan dalam jadual ketiga. Mahir dalam istilah pekerja binaan di CIDB ni, dia ada kemahiran, pengetahuan, kelayakan, pengalaman dan senarai pekerjaan dia ada di dalam jadual ketiga. Senarai pekerjaan. Tak semua kerja yang dianggap mahir. Tak semua kerja pembinaan dianggap mahir. Kita akan go ke jadual ketiga tu nanti. So, ada beberapa kerja yang dianggap kerja mahir di dalam industri pembinaan. Dan bukanlah mahir dalam bentuk kesemuanya, ada sebahagian tentu je. Jadi saya tak mau tunggu kita lompat teruslah jadual ketiga dah. Lompat terus. Sedap. Mana ni? Ni. Ada berapa track? 20? Banyak. Jap, jap, jap. Kat mana dia berhenti? Jadual ketiga, pekerjaan binaan mahir. 1, 8, 9, 41, 42, 59. Sampai sini. Nah. So, pekerja binaan mahir dalam istilah CIDB adalah 59 orang ni. 59 orang ni. Kalau tak ada dalam senarai ni, dia bukan dianggap pekerja binaan mahir. Siapa dia? Aircon, barbender, tukang lipat bar tu. Tukang blok. Tukang blok. Tukang blok ni Batak ke? Penorak batu. Tukang kayu ni semua bahasa Melayu. Siling, penjaga jentera, ST lah. Concrete pump, tukang konkrit, crane, tukang buat longkang. Walaupun kita panggil pekerja mahir, tukang buat longkang. Pelukis, kerja-kerja awal struktur, pelukis mekanik elektrikal, pelukis sedia bina, pemasang dinding, pengendali mesin pengorek dan sebagainya. Ada 59 ketukangan. Kalau tolak, ada 49 lah. Di bawah sini penyelia. Ini penyelia. Penyelia, 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 penyelia mekanikal, penyelia struktur, penyelia tapak keselamatan. So ini semua penyeliaan. Lain semua lebih kepada ketukangan dan juga operator. Operator ni pengendali. Pengendali. So tukang ada sejenis, tukang jubin dan juga tukang apa ni semua. Tapi ada 2-3 grup lah. Satu operator, satu tukang, lain-lain pekerja lah. Pekerja. Peniaga pun ada. Peniaga barang-barang besi juga dianggap pekerja mahir dalam CIDB. So, dia orang ni semua balik ke atas tu tadi. Bila dia kata sebilangan orang ikut jadual ketiga, ada 59 pekerjaan. Ada 59 pekerjaan mengikut jadual ketiga tadi. Ikut, maknanya itu dianggap pekerja binaan mahir. Mahir sebab dia lalu satu proses kemahiran, pengetahuan, kelayakan dan pengalaman diterima. Pekerja binaan separa mahir, maknanya mana-mana pekerja yang memiliki tak kemahiran, pengetahuan, kelayakan dan pengalaman diterima bagi satu trade atau lebih sebagaimana ditukar oleh lembaga. Ini separa mahir. Ini mahir memiliki pengalaman, kemahiran, pengetahuan, kelayakan, pengalaman yang diterima oleh satu trade atau lebih sebagaimana ditentukan oleh lembaga. Maknanya dalam jadual ketiga ada 59 pekerjaan disenaraikan dan dianggap pekerjaan mahir. Mana-mana kerja yang bukanlah sama, yang ada kemahiran juga, pengetahuan juga, kelayakan juga, tetapi tak disenarai dalam jadual ketiga, dianggap separa mahir. Dianggap separa mahir. Mahir itu bukan mahir dari sudut yang saya faham lah, bukan mahir dari sudut buat kerja tu. Sebenarnya dia asingkan antara keperluan dalam akta 59 jenis pekerjaan
dan juga yang tak termasuk dalam 59 jenis tu. Yang tak termasuk dalam 59. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak tersenarai dalam jadual ketiga. Okey. Pemerakuan. Tata cara dengannya lembaga atau mana orang kuasa memberikan satu proses amalan perkhidmatan memenuhi kehendak tertentu. Itu akreditasi lah. Kat sini lah pemerakuan ni lah akreditasi. Okey. Pengurusi adalah orang dalam lembaga. Pengurusi dia punya lembaga pembinaan. Pengurus ini pegawai. Operator, bukan operator, sorry. Organizer, organisasi, apa dia panggil, operational, pengurus, pengurus CIDB, grade dia 41 dan ke atas dalam perkhidmatan kerajaan. Ini kita panggil pegawai lembaga lah, pegawai lembaga. Dan ada satu takrifan pengurus projek pembinaan. Pekerja, yang ni penting, yang memiliki pengalaman, kemahiran, pengetahuan diterima sebagaimana yang ditentukan dan ditugaskan kepada tapak bina di mana-mana tempat sedemikian mengatur, merancang dan sehingga daripada mula sampai habis. Kemudian satu lagi, penyelia tapak bina. Penyelia tapak bina. Dan penyelia tapak bina, mereka yang ada pengetahuan, pengalaman dan diterima tugaskan sesuatu tapak binaan. Sebab tu kat sini disebut certified. Pengurus tapak bina, tak ada perkataan certified kat sini. Tapi untuk membolehkan dia mendapat pengurus tapak bina bertauliah, dia kena ambil satu proses pengakreditasian lah. Dia perlu diakreditkan lah. Penyelia tapak bina pun secara amnya yang ini. Ini kita panggil am. Yang ini pun am. Tapi kalau ditambah perkataan certified kat depan, certified construction site supervisor, dia melalui proses akreditasi. Ya. Okey. Menyelia kerja pembinaan. Jadi dia hanya menyelia kerja pembinaan. Adakah dia boleh menyelia tanpa ada akreditasi? Kita akan cuba. And then kita akan nampak orang yang macam ni, dua orang ni, pengurus tapak bina atau pengurus projek binaan dan penyelia tapak binaan, dua-dua ni akan ada di tapak. Cerita dia ada di tapak. Lepas ni kita akan pergi cerita adakah dia perlu diakreditasikan, adakah dia perlu disertifiedkan. Okey. Selain daripada pengurus projek binaan dan penyelia tapak bina, kita ada lagi personel binaan. Mereka yang bekerja dalam industri binaan. Siapa dia? Mereka ni adalah pekerja binaan am yang tadi, yang atas, separa mahir, yang di luar jadual ketiga. Mahir, ni jadual ketiga. 59 trade. Jenis pekerjaan. Penyelia tapak bina, pengurus projek binaan, dan mana-mana pekerja. Maknanya semua orang ya. Cerita dia semua orang lah. Asalkan berada dalam industri pembinaan tu, tertakluk kepada A sampai E tadi, plus A besar, B besar tu, tertakluk pada semua tu, mereka dianggap personel binaan. So, sebesar itulah orang yang bekerja dalam tapak bina. Sebesar itulah jumlah bilangan pekerjaan yang dianggap perlu dibaca bersama dengan akta lembaga pembangunan dan pembinaan ini. Okey, baik. Itu selesai satu bab. Maknanya dia dah ditaktifkan personel binaan. Ada beberapa jenis. Binaan am, separa mahir, mahir, penyelia tapak, pengurus projek binaan dan mana-mana pekerja yang lain 6. Kemudian kita ada penyelia tapak bina. Kemudian kita ada pengurus-pengurus, kita ada satu lagi, tapi jadual ketiga, 59 jenis pekerjaan di tapak yang dianggap sebagai pekerja binaan mahir, separa mahir. So, selesai tentang menakrifkan kerja dia orang. Menakrifkan kerja dah selesai. Sekarang, apa dia nak kena buat? Dia main perkataan berdaftar ni keluar. Personel binaan berdaftar artinya seorang personel binaan yang berdaftar untuk diperlakukan mengikut atas ini. Maknanya kalau personel binaan yang atas tadi memang pekerja dah, pekerja, tapi mungkin tak daftar. Sebab kerja A baru kita akan jumpa kenapa nak kena daftar. Sistem binaan industri ni tunjuk lain. Ni IBS sebenarnya. Yang ni adalah IBS. Industrialized Building System, IBS. Okey. Standard. Bila katakan standard, apa dia nak kena terlibat? Yang pertama, kita kata ada Akta Standard Malaysia dan juga Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 562. Okey, standard ni standard apa? Akta Standard Malaysia, Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 562 ni NASDA lah. National Skill Development Act. Akta 6
52. Akta ni akta dekat JPK. Maksudnya dia ada kaitan dengan kemahiran. Kejap lagi nak pergi ke, sebab dia cakap tentang standard. Ada dua. Satu standard personal kemahiran, satu lagi standard bahan binaan, satu lagi standard CIS, Construction Industry Standard, untuk metod-metod pembinaan pun ada dalam CLB. So, dalam konteks ni mereka merujuk kepada kepelbagaian standard untuk ditakrifkan sebagai apa itu standard. Standard Akta Standard Malaysia 1996 melalui bahan binaan, metod pembinaan dan juga personal binaan itu sendiri ikut Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006. So dia tak guna pun standard CIDB sendirilah dalam konteks ni, belum nampak lagi. Menggunakan standard CIDB sendiri, iaitu CICS, Construction Skill Construction Skill Competency Standard, CICS, Construction Industry Competency Standard. Tak nampak lagi kat sini. Syarikat, arti itu ikut atas syarikat lah. Syarikat. Okey. Bagi masuk atas ini, mana-mana orang yang telah di-awardkan atau telah menyempurnakan apa kontrak bagi kerja binaan atau telah mengambil janji untuk menjalankan, menguruskan, menyiapkan apa-apa kerja binaan atau telah menjalankan, menguruskan atau menyiapkan apa kerja binaan disebabkan sebagai kontraktor, melainkan jika dibuktikan sebaliknya. Maknanya siapa-siapa yang buat kerja pembinaan tu semuanya dianggap sebagai kontraktor lah. Semua yang dianggap sebagai kontraktor. Okey, selesai satu bahagian. Bahagian satu, takrifan sahaja. Takrifan saja. Kita ambil masa lebih kurang setengah jam kat situ tadi. Dan bahagian yang kedua tentang lembaga. So lembaga yang kita sebut sini, CIDB lah, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Apa yang ada kat sini? Saya rasa saya tak mau baca semua. Okey, yang penting satu, ditubuhkan perbadanan bernama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, akronim CIDB. So dalam ni dia punya fungsi-fungsi dia ada kat sini lah. Ada harta menyerah, hak menyerah balik, memulangkan, menggadaikan, menjaga, mendemiskan, menyerahkan, semua. Tapi yang penting yang kita nak tengok sini adalah fungsi lembaga. Okey, apa kaitan dia dengan kita dalam subjek ni lah. Untuk ambil tahu tentang fungsi lembaga, memajukan dan merangsang pembangunan, pembaikan, pengembangan industri pembinaan. Maknanya memajukan industri pembinaan. Forward. Menasihati kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengenai perkara menyentuh berkaitan dengan industri pembinaan. Sebab tu dalam banyak jawatankuasa persekutuan dan kerajaan negeri, CIDB akan ada sebagai wakil. Memajukan, merangsang, mengusahakan penyelidikan yang berkaitan dengan industri pembinaan. Maknanya tadi memajukan, merangsang pembangunan, menasihati, membuat penyelidikan berkaitan dengan pembinaan. Ekspor perkhidmatan berhubungan dengan industri pembinaan. Apa maksud ekspor perkhidmatan? Apa saja perkhidmatan yang boleh datang sekali dalam industri pembinaan? Contoh kepakaran, contoh manpower, perkhidmatan lah. Dalam konteks ni bukan ekspor barang. Dalam konteks yang D ni bukan ekspor barang. Ekspor perkhidmatan. Contohnya design, beam. Kita ada beam center. So that beam center boleh ekspor kepakaran dia ke negara luar. Yang berhubungan dengan industri pembinaan. Mengadakan perkhidmatan perundingan dan nasihat. Maknanya dia buat consultation dan juga advisory berkaitan dengan industri pembinaan bagi pihak yang memerlukan advisory daripada CIDB ataupun consultation daripada CIDB. Maknanya dia kena buat perkhidmatan tersebut. Memajukan, menggunakan jaminan quality control khasnya kepada bahan-bahan binaan lah. Khasnya kepada bahan binaan. Mengawal selia pematuhan standard, patuh standard bagi buatan kerja, binaan dan bahan binaan. Jadi kawal selia, patuh standard. Kat mana nak tengok? Ini ada dekat jadual keempat. Nanti kita akan go through lah. Sebut besok. Buatan kerja dan juga bahan binaan. Patuh standard. Apa standard pakai? CIS tu tadi lah yang sebut tadi. CIS. Antaranya adalah CIS. Construction Industry Standard. Ada banyak juga. Okey. H. Mendapatkan, menyediakan, memulakan dan menyelenggara maklumat yang berhubungan industri pembinaan, termasuklah penuh sistem maklumat industri. Sistem maklumat industri pembinaan. Yang inilah
Yang ada dekat CITB sekarang kita panggil SIMS. Mendapatkan, menyiarkan, memulakan, menyelenggara maklumat yang berhubungan dengan industri pembinaan, termasuk penubuhan sistem maklumat industri pembinaan. Maknanya SIMS tu sebagai salah satu fungsi CIDB. Memang fungsi dia untuk menyediakan SIM. Kat sini lah orang nak renew kad hijau semua ada kat sini. Nah, Concession Industry Management System. Sorry, Concession Information Management System. Mengadakan, memajukan, mengkaji semula dan menyelaras latihan dalam industri pembinaan. Dia create, dia forwardkan, dia sentiasa menambah baik, mengkaji semula dan menyelaras latihan. Training yang dia buat, dia kena selaraskan juga dengan agensi-agensi yang lain lah. Mendaftar dan akreditasi kontraktor. Membuat syarat pendaftaran dan akreditasi kontraktor. Membatalkan, menggantung, mengembalikan semula pendaftaran dan akreditasi kontraktor. Maknanya pendaftaran kontraktor adalah kerja utama dekat CLB ni, dekat J ni. Dia daftar, dia accredit. Kalau ada kes, dia batal, dia gantung ataupun dia bagi balik pendaftaran ataupun akreditasi kontraktor. So kontraktor ada dua step. Yang pertama, register as a contractor. Yang kedua, accredit as a contractor. Guna sebarang tools yang ada dekat CLB itulah. Mendaftar, akredit dan memperakukan personal binaan. Yang ni orang. Yang ni kontraktor. Yang ni orang. Ada beza. Kontraktor ni kita boleh kata syarikat lah, senang. Ini orang persendirian lah. Okey, dia kena daftar, akredit dan tauliah, memperakukan komisen personal binaan, dan boleh juga batalkan, gantung, mengembalikan semula pendaftaran kalau nak lah. Akreditasi pemerakuan personal binaan itu. Maksudnya yang tadi untuk kontraktor, yang ni untuk orang lah. J dan K. Mengawal selia pelaksanaan kualiti dan safe dan selamat. So memang kena melaksanakan kerja mengawal selia. Maknanya kat situ dia ada kawal selia. Kawal selia ni apa? Enforce lah. Enforcement. Mengawal selia. Enforce. Jadi apa-apa saja kerja, pastikan ada quality, pastikan safe, selamat. Mengawal selia pelaksanaan IBS ni tadi. IBS memang sebagai fungsi dia orang, patutlah dia orang pulun dekat IBS tu. Menguruskan apa-apa aduan atau laporan yang dibuat dengan apa-apa kegagalan kerja pembinaan atau kerja pembinaan telah siap dan menyentuh keselamatan awal dan memintakan sesuatu untuk menanganinya. So, jelas sekali, menguruskan apa-apa aduan atau laporan yang dibuat berkenaan dengan apa-apa kegagalan kerja pembinaan. Maknanya aduan tu yang dia akan ambil kira lah. Aduan bentuk lain mungkin kurang ambil kira lah. So, aduan bentuk tu gagal dalam kerja pembinaan ataupun keselamatan awam dan mengambil tindakan kepada aduan yang dibuat oleh orang awam berkaitan dengan kegagalan dalam kerja-kerja pembinaan atau kerja pembinaan yang telah siap dan menyentuh keselamatan orang awam. Baik. 1 sampai N. Sorry. A sampai N. Ada berapa tu? Fungsi lembaga ada belas-belas. Saya rasa ada 14 kot. Ada fungsi lembaga kat situ untuk dijadikan reference. Yang mana maklumat ni penting. Bila kita kata kerja pembinaan, tadi kita dah tahu takrif dia. Orang-orang dalam pembinaan kita dah tahu takrif dia. Now kita tahu fungsi lembaga. A sampai N tadi. A sampai N. Fungsi lembaga. Kerja pembinaan, 3 cabang. Orang pembinaan, personal binaan, apa nama ni, mahir, separah mahir, pekerja binaan am, penilai tapak, pengurus projek, 5. Kemudian kontraktor, daftar tak daftar. Kemudian personal, apa nama ni, akredit tak akredit. So ada dalam setakat yang kita baca muka surat 5 ni sekarang lah. Bukan muka surat 5, muka surat 15. Okey.
Lembaga mempunyai kuasa untuk melaksanakan segala perkara yang sesuai manfaat atau munasabah yang perlu bagi bersampingan dengan pelaksanaan fungsi dan khususnya, tapi tanpa menjejaskan keluasan makna tersebut di atas, menjalankan segala aktiviti berhubungan dengan industri pembinaan. Okey. Memberi pengetahuan rasmi dan jaminan bertulis termasuk mengawardkan perakuan bagi masuk pemerakuan dengan kuasa Menteri, Menteri Kewangan. Apa-apa perkongsian. Ni bahagian bisnes dia lah. Ni bahagian bisnes dia. Bahagian bisnes untuk dia janakan kewangan lah. Ha? Bahagian bisnes untuk janakan kewangan. Saya kurang minat kat sini. Tapi itu bukan fungsi yang kita nak ambil tahu sekarang. Kita nak ambil tahu tentang fungsi dia berkaitan dengan servis dia kepada uh, fraternity pembinaan, rather than dia buat duit dalam industri ni. Ini ada tulis kat sini pun. Dia boleh dapatkan share kejap lagi, dan dia boleh dapat hutang, dia boleh buat hutang, dia boleh dapat ada kumpulan wang lah sebagainya. So yang tu saya tak mau sentuh lah. Mengadakan bantuan kewangan. Ini atau selainnya kepada orang yang terlibat dalam industri pembinaan bagi maksud menggalakkan industri tersebut dalam mengadakan apa-apa jaminan bagi pihak mereka. Ha? Bantuan kewangan ni adalah kadang-kadang dalam bentuk grant, kadang-kadang dalam bentuk pinjaman untuk tujuan-tujuan berkaitan dengan pemajuan industri pembinaan, termasuk geran-geran latihan dan sebagainya. Menugaskan mana-mana orang atau badan untuk menjalankan penyelidikan pembangunan atau kedua-duanya berhubungan dengan industri pembinaan. Kat sinilah ada satu lagi industri badan. So dia ada CREAM kat sini, CREAM, anak syarikat CIDB juga. Untuk buat kerja-kerja berkaitan dengan research, construction research company lah, lebih kurang itulah, saya pun tak tahu sangat. Jadi ada bahagian tentang bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman dan selainnya. Jadi tidak ada satu satu bank rasmi daripada pihak CRB, tak ada pun. Yang ada mungkin dalam bentuk bantuan grant ataupun bantuan berbentuk subsidi. Subsidi ada. Jadi grant, subsidi. Yang tu ada. Subsidi latihan dan sebagainya. Adalah, benda-benda tu adalah. Yang lain adalah krim. Fee atau pecah lain difikir patut melaksanakan fungsi atau kosong. Yang ni sangat banyak lah. Yang ni sangat banyak berlaku. Menerima atau membayar sebagai balasan bagi apa-apa perkhidmatan yang diberikan olehnya atau mana-mana orang terima bayaran ataupun buat bayaran. Itu pun kerja CIDB juga lah. Boleh menerima duit dan boleh membayar. Setengah agensi dia tak boleh terima duit. Dia tak boleh terima duit. Di sebab dia tak melibatkan kepentingan untuk menerima apa-apa sumber daripada orang luar. So dia bergerak sendiri. Setengah agensi lah. Setengah agensi apa boleh terima. Macam CIDB ni dia boleh terima lah, sebab dia ada kod hasil dan sebagainya lah. Melakukan apa-apa benda lain yang difikirkan patut untuk membolehkan menjalankan fungsi dan kuasanya. Jadi apa ni, ini satu klaus yang besar lah. Nak buat apa pun boleh, asalkan dirasakan patut, difikirkan patut. Jadi payah juga nak tarif apa maksud patut dan siapa yang patut fikir. Sebab ada fikir patut, so siapa yang patut fikir. So ada satu jawatan dan proses lah untuk memikirkan patut ke tak patut nak buat benda tu. So adalah dalam fungsi lembaga. Jadual kena terpakai bagi setiap pembananan yang ditubuhkan lembaga dengan 2C3. Tertakluk pasal 7 bertanggungjawab lembaga untuk melaksanakan fungsi di bawah atau ini untuk memastikan bahawa fungsi bla bla bla. Okey, tak apalah. Keanggotaan. Yang ni itu hari kita cerita pasal board engineers. Ingat ada apa? 18 orang. 18 orang ahli lembaga. Terdiri daripada siapa. Ini sama juga. Keanggotaan lembaga, seorang pengurusi, selalunya dia punya chairman lembaga, chairman CIDB, 6 orang wakil sektor swasta, 4 orang wakil dalam perkhidmatan awam. Maknanya 10 dah. 10 plus 1, 7. 10, 6, campur 4, 7 plus 1, 11. Yang dilantik oleh menteri. Maknanya member lembaga ada 11 orang. Termasuk seorang pengurusi. Yang dilantik oleh menteri. So, surat lantikan dia keluar oleh menteri lah. Peruntukan jadual pertama adalah pakai bagi lembaga. Okay, jadual pertama. Apa maksud jadual pertama? Kita cari sekejap. Okay. Okay. So jadual pertama ni cerita tentang pelantikan, pembatalan peletakan jawatan, pengosongan jawatan, allowance ataupun saraan, mesyuarat, mengundang orang lain menghadiri mesyuarat, materai perpadanan, mana cop mohon dia, cop mohon dia. Penzahiran kepentingan jika ada konflik of interest, minit akan disimpan oleh pihak lembaga.
kesahan pembuatan dan proceeding by lembaga lah, untuk mengesahkan dia punya kerja tu tadi. Okey, ini jadual kedua. Okey, selesai, naik atas balik. So, jadual pertama cerita tentang aktiviti lembaga, aktiviti board tu tadi. Okey, perkhidmat awam. Semua anggota pegawai dan perkhidmat lembaga semasa menunaikan kewajipan mereka adalah orang yang dianggap sebagai perkhidmat awam lah. Dia adalah dianggap sebagai government officer, government officer, termasuk yang dibayar gaji di dalam lembaga dan juga yang dilantik oleh lembaga sebagai anggota lembaga tadi, walaupun mereka orang luar. Tapi bila dia masuk dalam tu, dia anggap sebagai perkhidmat awam. So dia tertakluk dengan tertakluk dengan pengertian kanun kesisaan tu tadi, Akta 574. Kuasa menteri untuk memberi arahan. Menteri boleh beri arahan dengan akta ini selaras dengan seberapa segera boleh melaksanakan segala arahan bagi pihak lain. Mana menteri ada kuasa untuk memberi arahan kepada, dan menteri boleh dan sebenarnya memberi arahan yang selaras dengan akta ini dan lembaga adalah dengan seberapa segera yang boleh melaksanakan arahan menteri. Itu ada kat sana, ada kat sana. Mana menteri ada kuasa untuk memberi arahan kepada lembaga buat sesuatu yang ada kaitan dengan kepentingan fungsi lembaga, dan lembaga kena ambil tindakan atas arahan menteri lah. Penyata laporan akaun dan maklumat. Yang itu saya baca sangat lah. Kuasa lembaga menubuhkan. Okey, lembaga boleh menubuhkan jatuh kuasa di bawah kuasa yang ada di bawah akta ni. Jadi, tujuan kita baca akta lah untuk kita faham punca kuasa. Sebab memahami punca kuasa ni penting. Sebab kalau tak, kita tak tahu dengan siapa yang patut kita urus, membuat urusan. So untuk kes ini, kuasa lembaga untuk menubuhkan jatuh kuasa ada di sinilah. So apa-apa jatuh kuasa itu bukan di bawah lembaga, boleh dijalankan kerana dia ada punca kuasa tu. Boleh pilih mana-mana anggotanya fungsi dan boleh mengawasi tata cara sendiri dan sebagainya lah. Mana-mana syarat yang kita kan yang jatuh kuasa ditubuhkan dan di bawah ini adalah diadakan pada bila-bila masa dan tempat yang tukar fungsi jatuh kuasa terdapat pada Sabtu 3. Sesuatu jatuh kuasa boleh menyebut mana-mana orang untuk menghadiri mana-mana mesyuarat dan sebagainya. Itu bukan di bawah section ini, mana orang sebut di bawah section menghadiri mana-mana mesyuarat dan dibayar allowance yang ditentukan oleh lembaga. Mana ada allowance meeting. Sebab tu meeting ni selalunya meeting kerajaan, satu meeting dia akan bayar allowance lah. Ada allowance tu ya. Fungsi pegawai perkhidmat ni untuk mereka yang bekerja di dalam lembaga sebagai apa nama ni, perkhidmat awam. Ini pengurusi menteri boleh melantik untuk menjalankan kewajipan pengurusi. Kalau pengurusi tak ada, menteri boleh lantik. Ketua eksekutif adalah satu orang yang dalam konteks ni dianggap sebagai managing director lah, dia punya CEO, chief officer ataupun chief executive CE. Eksekutif utama dan meletak hakkan padanya apa-apa kuasa bertanggungjawabkan atasnya kewajipan ditukar oleh lembaga. Maknanya ini pos tertinggi yang ada dekat kuasa eksekutif lembaga. Tanggungjawab bagi pentadbiran dan pengurusan wajar fungsi hal ehwal lembaga, mempunyai kuasa pengawalan am atas pegawai dan perkhidmat lain lembaga, melaksanakan apa-apa kewajipan tambahan diarahkan oleh lembaga di masa semasa mana dia menjalankan kerja ataupun menjalankan fungsi lembaga yang 11 orang tu tadi. 11 orang dengan seorang pengurusi, ada 11 orang, 4 daripada pejabat awam kerajaan, 6 daripada badan swasta. Jadi dia mereport kepada board ini. So pengurusi ataupun ketua eksekutif menjalankan kerja kewajipan tambahan yang diarahkan oleh lembaga, bukan oleh menteri. Kewajipan tambahan diarahkan oleh lembaga. Lembaga ni apa? Kita tengok yang tadi, yang ada 11 orang. Yang saya kata 6 orang tu plus 4 plus 1. Tetapi lantikan kepada kesemua 11 orang ni dilantik oleh menteri. Maknanya menteri boleh kata orang tu menjalankan fungsi lantikan, dan lembaga akan menjalankan fungsi perkhidmatan ataupun operasional lah. Jika ketua eksekutif tiada di Malaysia buat sementara atau tidak berupaya disebabkan sakit atau kerana apa sebab lain yang baik, lembaga boleh mengarahkan mana-mana pegawai lain melaksanakan kewajipan bagi ketua eksekutif tadi. Sebab tu ketua eksekutif dia ada dua pembantu dia lah. Dipanggil TKE, Timbalan Ketua Eksekutif. Satu, dan Timbalan Ketua Eksekutif. Dua, untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketua eksekutif. Kalau ketua eksekutif tak ada di Malaysia
ataupun sakit ataupun apa-apa sebab yang lain lah. So itu disebut di situlah, maknanya fungsi ketua eksekutif bertanggungjawab pentadbiran dan pengurusan wajar fungsi dan hal ehwal lembaga. Maknanya pentadbiran dan pengurusan wajar fungsi. Pelantikan pegawai dan perkhidmat lembaga. Siapa nak lantik? Lembaga boleh melantik atas apa terma dan syarat sebagaimana yang diberikan wajar pegawai dan perkhidmat awam perlu dinyatakan maksud atas ini. Dia boleh lantik siapa-siapa saja. Tiada seorang pun layak diambil kerja sebagai pegawai atau perkhidmatan lembaga jika dia langsung atau tidak langsung mempunyai sendiri atau berkongsinya apa-apa share atau kepentingan dalam apa kontrak yang dicanakan. Jadi maknanya ini untuk mengelakkan konflik of interest lah. Tak boleh lah mana-mana pegawai CIDB, pegawai dalam lembaga ni ada dia ataupun rakan-rakan kongsinya mendapat share atau kepentingan dalam apa-apa kontrak dalam lembaga. Ini tidak berlaku lah. Peraturan-peraturan berkenaan dengan syarat perkhidmatan. Lembaga boleh dari masa-masa dengan keputusan menteri membuat peraturan berkenaan dengan syarat perkhidmatan pegawai dan lembaga. Peraturan berkenaan tata tertib. Ini berkaitan tata tertib bagi menteri, bagi menteri lah. Bagi uh, uh, kelulusan menteri membuat peraturan berkenaan dengan tata tertib pegawai dan perkhidmat lembaga. Membuat peraturan pegawai dan juga perkhidmat lembaga. Pegawai ni staff. Perkhidmat lembaga ni orang luar. Orang luar yang berada yang membuat yang ada pelantikan dalam lembaga. Yang tadi contohnya yang 6 orang plus 4 orang tadi. Peruntukan penahanan kerja, pengurangan gaji ataupun mana-mana saraan lain, gantung kerja tanpa gaji atau saraan lain. Dua-dua ni boleh dibuat oleh pihak lembaga lah. Bukan saja lembaga. Kebanyakan agensi kerajaan ada kuasa inilah, ada kuasa ini. Seorang pegawai atau perkhidmat lembaga sementara menanti keputusan presiden tertentu terhadapnya. Okey, menanti keputusan proceeding tertentu. Maknanya boleh dibuat dua ni, tahan kerja, pengurangan gaji ataupun penggantungan kerja sementara menanti keputusan proceeding tata tertib terhadapnya. Nak tunggu keputusan prosedur tertentu, dia boleh buat tahan gaji ataupun gantung kerja tanpa gaji ataupun syarat lain. Peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen ini hendaklah mewujudkan apa-apa kesalahan tertentu dan mengadakan peruntukan bagi apa-apa hukuman yang difikirkan sesuai oleh lembaga dan hukuman yang ditentukan demikian boleh meliputi pembuangan kerja atau penurunan pangkat. Yang ini boleh dibuat oleh pihak lembaga lah. Tapi ini lebih pada staf dia orang lah. Okey, tak payahlah. Okey. Dan kumpulan wang. Kumpulan wang ni lah peruntukan wang yang diterima oleh lembaga oleh dalam pelbagai cara. Yang pertama melalui pembayaran levy pembinaan. Yang kedua melalui mana-mana fee yang dibuat oleh pihak lembaga kepada pihak awam lah, kepada orang awam. Yang kita bayar fee, bayar kad hijau RM50 tu, bayar apa nama ni sijil 200 setengah tu, semua dalam ni lah, diterima wang daripada orang awam untuk tabung dia lah. Kumpulan wang. Kumpulan wang. Pemeliharaan kumpulan wang. Jadi cerita ni kena jaga apa nama ni? Akaun hasilnya termasuk susun nilai dan bunga atas murah dari setahun ke setahun. Maksudnya kena jaga ke credibility kumpulan wang tu lah. Tak boleh lah tiba-tiba tak duit tak ada ke apa ke tak boleh. So dia kena 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 mengawal selia pemeliharaan kumpulan wang tersebut. Perbelanjaan wang adalah ditunjukkan kepada kumpulan wang. Dia ada satu kumpulan yang menjaga kewangan kat sana, adalah unit kewangan pihak CIDB lah. Perbelanjaan dan penyediaan anggaran, ini bajet dan juga expenses kerja dia orang, atau badan berkanun 1980 adalah terpakai sebab CIDB adalah badan berkanun. CIDB adalah badan berkanun. Jadi dia pakai atau badan berkanun. Apa beza badan berkanun dengan badan kerajaan? Kerajaan kalau kita ikut contoh JKR, itu kerajaan lah. Antara tanda dia adalah pegawai dia boleh ditukar-tukar tempat. Contoh antara tanda JKR Perlis, dia boleh berpindah ke JKR KL. Itu lebih kepada badan apa nama ni? Fungsi dalam dalam penjawatan. Dia boleh pergi juga ke kementerian lain, dia boleh pergi kader di jabatan yang lain. Tapi badan berkanun seperti CIDB, dia tak akan boleh pergi ke tempat lain selain daripada CIDB juga. Dia boleh buat satu bentuk
contohnya macam pinjaman, dipinjam daripada CIMB hantar ke sana. Dipinjam daripada JKR hantar ke sini, dipinjam daripada situ hantar ke sana. Jadi itu staf pinjaman dipanggil, dia hantar ke tempat lain. Tapi dia tertakluk kepada Akta Badan Berkanun ni lah. Tak sama. Sama juga dengan universiti, universiti juga badan berkanun. Contohnya Unimap tak boleh berpindah ke USM, tak boleh. Dia perlu meletak jawatan di Unimap dan pindah untuk jawatan baru di USM. Itu contoh. So dia takkan dapat buat pindahan secara dalaman, tak boleh. Kuasa pinjam ini bagi tujuan modal aksana fungsi dan sebagainya lah. Ini untuk dia bahagian kewangan. Jadi kita tak payah tengok sangat. Saya nak cari betul yang ada kaitan dengan kita punya apa nama tadi, kerja-kerja pembinaan lah. Kuasa beri pinjam, maknanya dia boleh bagi pinjam, dia boleh buat pelaburan, berkhidmat ataupun lantik, mendapatkan perkhidmatan atau melantik perkhidmatan, technical, ejen, penasihat teknik dan sebagainya lah. Kalau perlu, perwakilan fungsi dan kuasa lembaga. Tinggal. Dan kita pergi ke pendaftaran kontraktor bahagian ke 6. Pendaftaran dan akreditasi kontraktor. So, yang tadi kita dah cerita sikit tentang apa tu, fungsi lembaga dan bagaimana lembaga tu beroperasi dengan dia punya member lembaga, dengan dia punya ketua eksekutif, dengan dia punya pegawai perkhidmat awam, dengan apa semua tu tadi. Termasuklah dengan tindakan tertertib, dengan kewangan simpan duit kat mana, apa semua ada. Cara dia dapat duit, cara dia nak belanja, cara dia dapat pinjaman, cara dia nak bagi pinjaman, ada tadi. Kalau awak baca ada lah. Kalau tak baca, tak nampak lah. Ada semua benda tadi. Sekarang kita pergi ke yang lebih penting untuk kita punya khusus, dipanggil pendaftaran dan akreditasi kontraktor. Jadi tadi kita dah takrif tentang kontraktor. Tapi sekarang kita dah tentu tambahan kepada kontraktor, ditambah pendaftaran kontraktor. Mana kontraktor ni perlu ataupun tidak didaftarkan kalau mengikut protokol undang. Tiada seorang pun boleh menjalankan atau menyiapkan mengaku janji atau menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagai kontraktor melainkan dia berdaftar dengan lembaga dan memegang perakuan pendaftaran kontraktor yang sah oleh lembaga. Satu. Maknanya tidak ada istilah kontraktor tak daftar. Tak ada istilah. Dia akan jadi kontraktor haram teruslah. Kontraktor yang kontraktor haram teruslah. Contohlah, banyaklah sebenarnya, banyak pun kontraktor yang ada dekat kawasan tempat kita, tidak berdaftar dengan CIDB pun mereka menjalankan kerja-kerja pembinaan mengikut tarikh pembinaan itu tadi, tapi tidak daftar dengan CIDB. So kalau ikut 25/1 ni, salah lah. Salah lah. Tapi boleh tak ambil tindakan kat dia? Boleh tak ambil tindakan kat dia kalau salah? Ha? Mungkin kita tengok sekejap lagi. Sebab dia ambil tindakan atas sebab apa? Sebab dia menjalankan kerja-kerja kontraktor tanpa pendaftaran lah. 25/1. Dua, tiap-tiap perakuan pendaftaran adalah mengikut cara dan bentuk yang ditetapkan. Lembaga boleh bagi masuk pendaftaran kontraktor mengenakan syarat yang difikirkan patut. Lembaga boleh mengantuk, membatal, mengembalikan, semula atau menolak mana-mana pendaftaran orang-orang di bawah atas ini. Pendaftaran mana-mana orang di bawah atas ini. Ha? Cara dan bentuk ditetapkan hakim. Seorang yang terkilan dengan keputusan lembaga di bawah Seksyen 4 boleh dalam tempoh 30 hari selepas tarikh keputusan lembaga memaklumkan padanya merayu kepada menteri secara bertulis terhadap keputusan itu dan keputusan dibuat oleh menteri adalah muktamad. So maknanya kalau dia decline untuk berdaftar sebagai kontraktor atas sebab apa tertentu sekalipun, sebab lembaga boleh gantung, batal, mengembalikan semula atau menolak mana-mana pendaftaran, dia boleh tulis terus kepada menteri dalam tempoh 30 hari untuk buat rayuan. Tetapi keputusan menteri adalah muktamad. Dan of course, menteri akan mendapatkan apa kita panggil itu? Nasihat daripada lembaga jugalah. Okey. Tadi kontraktor. Yang sekarang daftar kontraktor. Yang ini accredit kontraktor. Lembaga boleh mengakredit kontraktor mengikut cara bentuk tetapkan. Akreditasi kontraktor mengenakan awal syarat difikirkan patut. Maknanya ada satu proses lagi. Selepas menjadi kontraktor, daftar dengan suratnya syarikat, daftar dengan CIDB sebagai kontraktor dan mendapatkan akreditasi kontraktor yang ada dalam CIDB. Ada beberapa akreditasi yang melibatkan kontraktor dalam CIDB lah. Ada beberapa. Okey, daftar. Lembaga hendaklah menyimpan dan menyelenggara satu daftar kontraktor berdaftar dan diakredit di bawah atau ini. Kat mana lembaga simpan benda ni? Kat mana lembaga simpan benda ni? Lembaga simpan di sini. Carian kontraktor.
Ni kalau buat projek-projek berkaitan dengan apa nama ni kontraktor, nak mencari database kontraktor ada kat sini lah. Contohlah all negeri Perlis. Cari. Eh? So ada lebih kurang G1 grade, katalah G7 saja. Cari. So ada berapa company G7? Ada 4 kali 10. Ada lebih kurang 40 kontraktor G7 di Perlis. Ha? 31 lah. Dia tak sampai muka 10. 31. Muka surat 3 ni ex premier warisan Western University Maintenance Temu Tulang Arnhem Rail ada lebih kurang 31 kontraktor G7 grade yang paling besar lah. Grade paling besar. Kalau G kecil sikit, katalah G1, ada 6 muka surat. 163 muka surat. 10. Maknanya lebih kurang 1,600 kontraktor. Kalau tahap G1. Ini boleh dalam juga negeri-negeri lain lah. Semua ada kat sini lah. Kalau nak cari pengkhususan pun boleh. Nak cari yang masih valid atau expired pun boleh dan sebagainya. Semua ada di sini. So, ini dilaksanakan melalui peruntukan ini. Lembaga hendaklah menyimpan dan menyenggara satu daftar kontraktor berdaftar dan diakreditasi di bawah itu ni. So, kat mana dia simpan? Disimpan kat sini tadi lah. So, yang tu, okey, kita jumpa lah. Notis mengkehendaki betul-betul. Bagi masa, tak payahlah. Tak payahlah. Ini kalau dia minta boleh, penalti ke tidak betul. Notis boleh, baca penalti. Okey, ini boleh. Notis supaya menghentikan kerja pembinaan. Okey, yang ni selalu berlaku. Kita panggil stop work order. Stop work order. Okey, bila yang boleh dibuat stop work order ni? Jika lembaga mendapati bahawa suatu kerja pembinaan sedang dijalankan oleh telah disiapkan atau mana-mana diakui janji untuk dijalankan dan disiapkan oleh orang, lembaga hendaklah memberi notis bertulis yang disiapkan kepada orang berhenti daripada memulakan atau meneruskan kerja pembinaan mengikut janji dengan atau tanpa syarat. Hmm? Okey. Baca yang nombor 2 pula. Notis bertulis yang disampaikan kepada orang itu menghendaki orang itu untuk berhenti daripada memulakan atau meneruskan kerja pembinaan atau mengaku janji untuk menjalankan atau menyiapkan kerja pembinaan dengan atau tanpa syarat juga. Maknanya dia boleh menghentikan satu-satu kerja pembinaan jika lembaga mendapati bahawa satu kerja pembinaan sedang dijalankan atau telah disiapkan atau telah diakui janji untuk dijalankan atau disiapkan oleh mana-mana orang lembaga tidak berdaftar tadi. Satu cerita dia tak berdaftar. Dia boleh tutup ataupun stop work order. Okey. Yang kedua, kontraktor berdaftar tapi berlanggaran dengan mana-mana peruntukan akta. Ini geng yang kedua. Geng pertama tadi tak daftar, boleh dapat stop work order. Yang kedua berdaftar tapi berlanggar dengan mana-mana peruntukan kumpulan. Dua grup yang boleh dia berhentikan kerja di tapak lah. Ada lagi? Ada. Okay, tak ada dah. So actually dua ni dah cukup lah. Satu yang tak daftar, dia boleh stop order. Satu lagi yang berdaftar tapi dia melanggar mana-mana peruntukan. Apa dia guna denda? Seorang yang tidak mematuhi kena nanti di bawah satu dan satu A ni, satu A, satu. Apa denda dia? Denda dia tidak melebihi RM5,000 dan dalam hal kesalahan berterusan denda tidak melebihi RM1,000 bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari dan kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Ini ada juga kes dia dah kena, dia boleh bayar RM5,000, lepas tu dia terus buat kerja juga sebab dia nak siapkan kerja dia. So kat situ boleh berlaku CRB boleh charge lagi everyday RM1,000 ataupun sebahagian daripada hari yang disahkan dia masih menjalankan kerja walaupun telah diberikan stop work order lah. Kontraktor tertakluk kepada akta ini. Setiap kontraktor berdaftar di bawah akta ini adalah tidak adalah tertakluk. Okey.
Ini pun satu clause yang besar jugalah. Semua kontraktor daftar ataupun tidak tertakluk di bawah atas ni. Maknanya tidak ada satu orang pun yang menjalankan kerja-kerja pembinaan tak boleh diambil tindakan kalau dia didapati bersalah. Ah, Dalam sabitan mana-mana peruntukan yang ada yang kita baca daripada atas. Sekarang ni nombor berapa? 7. 6 dan ke atas tu tadi. 6 dan ke atas tadi. Okey, saya rasa untuk hari ni kita nak berhenti di situ saja dulu. Dah separuh dah dokumen. Kita akan sambung lagi nanti. InsyaAllah next week. Next week cuti Monday. Kemudian Rabu kan? Rabu pula. Rabu lah. Rabu kelas pukul 3 sampai pukul 5. Sorry, pukul 3, pukul 4 tu. 3, 4, Rabu. Time tu kita akan buat test. Time tu kita akan buat test 27 hari bulan. Kalau tak salah saya. 27 hari bulan. Minggu depan, Rabu, Monday, cuti Christmas. So, tak ada kelas. Rabu, pukul 3, live. Test melalui Google Classroom. Saya akan chat dengan Dr. Ragu lah. So, sampai mana? Sampai sini. Ya. Soalan dia akan keluar daripada 3 akta ni. Akta yang pertama dulu, akta pendaftaran jurutera, akta teknologis dan juruteknik, dan juga akta lembaga pembangunan dan pembinaan sampai ke tajuk ni sekarang lah. Jadi ada tiga apa nama ni, akta yang kita perlu bincangkan untuk membolehkan kita terus kepada lepas ni ada lagi discussion berkaitan dengan engineering technologies dalam masyarakat.